Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebelum kita pergi kepada lebih lanjut lagi tentang apa yang ingin kita pelajari pada minggu ini, eloklah rasanya kita ulang kaji dahulu apa yang telah kita pelajari sepanjang minggu lepas. Okay, sepanjang minggu lepas kita telah mempelajari 4 hukum indeks ini. 4 hukum indeks ini, di mana hukum indeks ini sebenarnya kamu telah pelajari semasa pada peringkat menengah rendah. Iaitu yang pertama adalah apabila asasnya sama dan kita darabkan, maka kuasanya, indeksnya kita akan tambahkan. Dan yang kedua, apabila asasnya A kuasa M per A kuasa N, per ini maksudnya bahagi, maka kuasanya kita akan tolakkan. Dan yang ketiga, apabila sesuatu indeks itu berada di bawah 1 per A kuasa M, apabila kita bawa naik ke atas, dia akan jadi A kuasa negatif M. Dan yang keempat, apabila indeksnya yang didarabkan, sebagai contoh A kuasa M darab kuasa N, maka apabila diringkaskan, dia akan jadi A kuasa M darab N. Okey, seterusnya kita lihat kepada apa yang lebih lanjut lagi pada minggu ini. Minggu ini kita masih lagi pergi kepada penyelesaian masalah yang melibatkan indeks. Okey, sebelum kita pergi kepada lebih lanjut lagi, ingin cikgu ingatkan dua langkah apabila kita ingin menyelesaikan soalan masalah melibatkan indeks. Di mana yang pertama, kita mesti samakan asas kiri dan kanan. Sebab kita akan diberi sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Jadi apa yang kita perlu buat, kita perlu fikirkan adakah kedua-dua soalan di sebelah kiri dan sebelah kanan ini boleh kita samakan asasnya. Okey, kalau boleh maka kita teruskan kepada langkah yang kedua, iaitu menggunakan hukum indeks yang bersesuaian. Apa maksud hukum indeks yang bersesuaian? Yang 4 tadilah yang kita ulang kaji tadi. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Selesaikan persamaan kuadratik berikut di mana diberi 32 kuasa X sama dengan 1 per 8 kuasa X tolak 1. Okey, jadi bila kita dapat soalan ni, maksudnya bila dia minta kita selesaikan, keyword dia selesaikan di sini. Bila kita diminta untuk menyelesaikan persamaan ini, maksudnya dia nak kita cari nilai X itu berapa. Maka langkah pertama kita adalah memikirkan, ada tak 32 dengan 8 ni boleh tak kita samakan asasnya. Maka kalau kita lihat 32 ini adalah 2 kuasa 5 dan 8 itu adalah 2 kuasa 3. Kat situ kita boleh samakan asasnya. Jadi bila kita samakan asasnya, dia akan jadi 2 kuasa 5 dalam kurungan X sama dengan 1 per 8 tadi kita tukarkan jadi 2 kuasa 3 dalam kurungan X tolak 1. Okey, bila kita ringkaskan, kita pecahkan kurungan tu, kuasa yang didarabkan, maka dia akan jadi 2 kuasa 5X sama dengan 1 per 2 kuasa 3X tolak 3. Okey, seterusnya sebab 2 kuasa 5X dengan 1 per 2 kuasa 3X ini asasnya masih lagi tak sama. Jadi kita kena buat apa? Walaupun nampak macam sama kan, tapi dia tak sama sebenarnya. Kenapa? Sebab yang sebelah kirinya 2, sebelah kanan itu 1 per 2. 2 dengan 1 per 2 tak sama. Jadi kita kena buat apa? Yang sebelah kanan tu kita kena naikkan ke atas. Kita guna hukum indeks yang ketiga tadi. Yang ketiga. Jadi kita kena buat apa? 2 kuasa 5X sama dengan 2 tu kita bawa naik atas. Bila bawa naik atas, yang positif akan jadi negatif, yang negatif akan jadi positif. Bermaksud 3X tolak 3 nanti bila kita bawa naik ke atas, dia akan jadi negatif 3X tambah 3. Jadi bila kita samakan, dia akan jadi 2 kuasa 5X sama dengan 2 kuasa negatif 3X tambah 3. Okey, dah sama kan kiri dan kanan?
So, bila sama kiri dan kanan, maka kita andaikan nilai kuasanya itu sama. Jadi, bila dah sama, kita boleh batalkan asas itu, kita hanya ambil dia punya kuasa sahaja. Jadi, 5 kuasa X sama dengan negatif 3X tambah 3. So, bila kita ringkaskan, kita akan dapat negatif 3 pindah ke sebelah kiri akan jadi 8X sama dengan 3. Maka X sama dengan 3/8. Baiklah, kita lihat contoh yang kedua. Masih lagi menyelesaikan persamaan berikut. Kalau kita lihat di sini, kalau tadi kiri dan kanan kita boleh samakan, asasnya diberi, kita nak samakan kan. Tapi soalan yang ini, dia hanya beri M kuasa 4 sama dengan 81. So, kalau kita lihat di sebelah kiri sahaja yang ada nombor indeks. Manakala sebelah kanan tak ada. Jadi, kamu kena fikir. Bila melibatkan indeks, kamu kena tahu kiri dan kanan mesti jadi nombor indeks. So, kena fikirlah. 81 tu, nombor indeksnya apa? So, macam mana kita nak tengok? Keywordnya ada di sebelah kiri. Kuasa 4. So, kamu kena fikir. Indeks asasnya berapa yang kuasanya 4 dapat 81. So, kalau kita selesaikan M kuasa 4, 81 sebenarnya adalah 3 kuasa 4. So, kita tahu dah. Maksudnya kalau kuasanya sama, maka asasnya pun sama. Kan? So, M kuasa 4 sama dengan 81. Bila kita tukarkan, M kuasa 4, 81 bila ditukarkan kepada suatu nombor yang kuasanya 4, kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 3 kuasa 4. Jadi, M kuasa 4 sama dengan 3 kuasa 4, maka M sama dengan 3. Itulah jawapan dia. Okey, contoh yang ketiga pula adalah diberi 27 darab 81 kuasa 2X sama dengan 1. So, dia minta kita menyelesaikan persamaan berikut, persamaan indeks berikut. Kalau kita tengok di sini, 27 dengan 81 kuasa 2X sama dengan 1. Kan? Kalau kita tengok 27 itu nombor bulat, bukan nombor indeks. Dan 1 juga bukan nombor indeks. Tapi kat situ ada 81 kuasa 2X. So, kamu kena fikir antara 27, 81 dengan 1 tu, kena fikir asas yang sama. Asas yang sama. Maka kalau kita tengok, 27 itu adalah 3 kuasa 3. 81 adalah 3 kuasa 4. Dah sama dah kat situ. Asas 3. Jadi kamu kena fikir, 1 ni 3 kuasa berapa sama dengan 1? Sebab bila kita nak selesaikan, sebelah kiri dan sebelah kanan asas mesti sama tadi kan? Jadi kamu kena fikir, 1, 3 kuasa berapa dapat 1? So, yang ini kamu kena ingat. Kena hafal sampai bila-bila kena ingat. Sesuatu nombor, kalau dia kuasa kosong, nilainya adalah 1. So, maksudnya 3 kuasa kosong dapat 1. Cuba kamu tekan kalkulator. 5 kuasa kosong. Dapat berapa? 1 kan? Kalau tekan kalkulator 1000 kuasa kosong. Masih juga 1. 1,000,000 kuasa kosong. Still juga dapat jawapan 1. Maksudnya kat sini, apa-apa nombor, kalau kuasa kosong, jawapannya 1. So, maksudnya 1 tu kita boleh tukarlah kepada asas 3. Iaitu 3 kuasa kosong. Jadi, bila kita ringkaskan, kita akan dapat 3 kuasa 3 darab 3 kuasa 4 kuasa 2X sama dengan 3 kuasa kosong. Jadi, kat situ sebelah kiri kamu kena apply lah hukum indeks. Kalau asasnya sama, indeksnya kita perlu buat apa? Tambahkan. Kan hukum yang pertama tadi. A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A kuasa M tambah N. So, bila kita ringkaskan, dia akan jadi 3 kuasa 3 tambah 12X sama dengan 3 kuasa kosong. Kenapa 12X? Sebab tadi 3 kuasa 4 darab kuasa 2X. So, 4 darab 2, 8X. Kan?
Okey. So dia akan jadi 3 kuasa 3 tambah 8x sama dengan kosong. Jadi 8x sama dengan negatif 3. Maka x sama dengan negatif 3 per 8. Contoh yang seterusnya ini, contoh yang keempat ini adalah soalan yang melibatkan pembuktian. Okay, dalam matematik, kita akan ada soalan pembuktian. Matematik tambahan. Dalam matematik tambahan, kita akan ada soalan pembuktian. Pembuktiannya macam mana? Macam ni lah. Okay, dia kata apa? Tunjukkan bahawa, dia minta kamu menunjukkan bahawa, membuktikan bahawa 3 kuasa X tambah 4 tambah 3 kuasa X tambah 5 tambah 3 kuasa X boleh dibahagi tepat dengan 25 bagi semua integer positif X. So, apa yang perlu kamu buat? Kamu perlu buktikan lah. Maksudnya soalan ini melibatkan kamu melakukan, meringkaskan persamaan yang diberi dan nilai akhir yang kamu dapat itu adalah mesti sesuatu nombor yang boleh dibahagikan dengan 25. Jadi apa yang perlu kita buat? Kalau kita lihat di situ ada 3 kuasa X tambah 4 tambah 3 kuasa X tambah 5 tambah 3 kuasa X kan. Jadi langkah pertama adalah kamu memecahkan X tambah 4 itu. X tambah 4, X tambah 5 kamu kena pecahkan. Tambah bila kita pecahkan menjadi asas yang sama, dia adalah 3 kuasa X darab 3 kuasa 4. Sebab dia tambah. Kalau tolak dia akan jadi bahagi. Okay. Tambah 3 kuasa X darab 3 kuasa 5 tambah 3 kuasa X darab 1. Sebab yang akhir tu 3 kuasa X je. Dia tak ada apa-apa perkali kan. Jadi sebenarnya 3 kuasa X darab 1 sama dengan 3 kuasa X. Jadi kalau kita lihat di setiap baris persamaan itu ada 3 kuasa X. Nilai yang sama kan 3 kuasa X, 3 kuasa X, 3 kuasa X. So kita kena buat apa? Kita faktorkan. Kita keluarkan yang sama. So 3 kuasa X bila dikeluarkan dia akan jadi 3 kuasa X darab 3 kuasa 4 tambah 3 kuasa 5 tambah 1. Kat situ 3 kuasa 4 tambah 3 kuasa 5 tambah 1. Itu kita boleh cari nilainya. Betul? Kita boleh kira nilainya guna kalkulator. So, bila kita ringkaskan, kita akan dapat 3 kuasa X darab 81 tambah 243 tambah 1. Bila kita ringkaskan lagi, kita akan dapat 3 kuasa X darab 325. Terbukti lah sebab 325 tu sebenarnya adalah gandaan 25. Apa maksud gandaan? Dalam erti kata lain, dia boleh dibahagikan dengan 25 dan tak ada baki. Jadi 325, macam mana kita dapat kesimpulan? 325 ialah gandaan 25. Maka terbuktilah ia boleh dibahagi tepat dengan 25 bagi semua integer positif X. Okay, soalan ni selalu keluar dalam peksa. Okay, pelajar-pelajar, untuk latihan pengukuhan di sini cikgu berikan 5 soalan berkaitan apa yang telah kita pelajari hari ini. So, soalan pertama, selesaikan persamaan berikut. Ini seperti contoh yang pertama, contoh yang kedua. Okay, so apa awak kena buat? Cuba fikirkan, selesaikan sebelah kiri dan sebelah kanan mesti samakan asas. Soalan kedua, soalan ketiga pun soalan yang sama. Apabila disamakan kosong, maksudnya salah satu daripada yang sebelah kiri, kamu kena pindah ke sebelah kanan. Nak senang yang tolak lah. Tolak, pindah sebelah sana akan jadi positif. Lepas tu fikirkan asas yang sama. Soalan 4 ini soalan pembuktian. So, masih lagi sama. Tunjukkan bahawa 2 kuasa 3X tolak 4 sama dengan 8X per 16. So, kamu kena fikirlah yang sebelah kiri. Kamu mesti permudahkan dan jadikan seperti di sebelah kanan. Soalan yang kelima ini tadi seperti soalan, seperti contoh yang berapa tadi? Yang keempat tadi. Kan? So, awak kena buat apa?
buktikan. Bila buktikan, kalau kita tengok 5 kuasa N tambah 1 tambah 5 kuasa N. Dua-dua persamaan ada 5 kuasa 2N kan. So, tambah 1 ni apa maksudnya? Dah darab. Jadi, cubalah selesaikan. Nanti kita bincang sama-sama dan kita akan bincang jawapan nanti dalam grup WhatsApp.